2.1 faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Bila sebut pasal faktor, maksudnya boleh dibahagikan. Boleh dibahagikan. Ni yang kita maksudkan dengan faktor. Jadi kalau faktor ni boleh dibahagikan. Faktor perdana ialah bila kita boleh bahagi dengan nombor perdana. Faktor sepunya terbesar bila dia kongsi faktor yang sama, di mana faktor tu yang paling besar masing-masing boleh bahagilah. Tak apa, kita go through dulu. Contoh nombor 1, dia kata tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36. Saya kata faktor ni maksudnya kita boleh bahagikan. Kalau nak tahu 12 ni faktor 36 ke tak, maksudnya 36 kalau bahagi 12 dapat 3, betul? Kalau dapat bahagi tepat, maksudnya ini ialah faktor. Kalau bahagi dapat perpuluhan atau ada baki, maksudnya bukan faktor. Jadi A ni adalah faktor. Kenapa? Sebab boleh dibahagi tepat. Okey. Kalau tengok B, 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan. Kalau 9 ni faktor 30 bahagi 9 patut dapat nombor integer. Kalau kita tengok 30 bahagi 9, 30 bahagi 9 dapat 10/3 ataupun 3.3. So kita dapat 3.3. Bila cakap pasal faktor, dia boleh bahagi tepat. Tak boleh ada perpuluhan, mesti integer. Jadi yang ni bukan faktor. Bila cakap pasal dibahagi tepat, maksudnya kita dapat integer. Okey. Contoh 2, senaraikan semua faktor bagi 18. Macam tadi saya kata, bila cakap pasal faktor, maksudnya boleh dibahagikan. Bila bahagikan dengan 18, dia tak ada baki. So, maksudnya kena test daripada semua nombor yang boleh bahagi dengan 18. Kau tengok 18 ni, apa benda yang bila 18 bahagi dengan nombor tu dapat nombor tepat. 18 bahagi 1, 18. 18 boleh bahagi 2, betul? Dapat 9. 18 bahagi 2 dapat 9. Ni nombor integer. Maksudnya kita boleh bahagi tepat dengan 2. 18 boleh bahagi 3 dapat 6. 18 bahagi 4 ada baki, tak boleh. Okey, tengok 18 bahagi 4 dapat 4.5. Jadi ni bukan integer, jadi tak boleh bahagi 4. 5 pun tak boleh. 6 boleh tak? Boleh. 18 bahagi 6 dapat 3. 6. 18 bahagi 7 pun tak boleh, dapat perpuluhan. 18 bahagi 7. 18 bahagi 7 dapat 4 perpuluhan, jadi bukan. 18 bahagi 8 tak boleh. 18 bahagi 9 boleh. 10 tak boleh. 11. Dan last kali dia boleh bahagi dengan nombor dia je kan. Okey. Bukan dia je kan, betul. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ini adalah semua nombor yang mana bila 18 bahagi dengan nombor-nombor ni, dia dapat bahagi tepat dan tiada baki. Maka faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ini. Contoh 3, tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Bila cakap pasal faktor, kita tahu bila dibahagi, boleh dibahagi tepat. Ataupun bila bahagi, tak ada baki. Ataupun bila bahagi, dapat integer. Bila ini adalah faktor, bila faktor perdana, nombor yang boleh dibahagi tepat tak ada baki integer, mestilah nombor perdana. Okay. A dia kata tentukan 80 sama ada nombor berikut faktor perdana bagi 84. Maksudnya 84 kalau bahagi 2 dapat berapa ni?
42 betul, ini ialah integer. Ataupun kita boleh kata di bahagi tepat tak ada baki. Maka ini ialah faktor perdana memandangkan 2 ialah nombor perdana. Okey. B, 84 bahagi 3. 84 boleh bahagi 3 tak? 84 bila bahagi 3 kita dapat 28. Maksudnya 28 ialah nombor integer ataupun tak ada baki. Dan ianya dibahagi tepat lah. Dibahagi tepat ni bila kita bahagi tak ada baki, tak dapat perpuluhan. Okey, maka dan 3 ialah nombor perdana, maka ianya adalah faktor perdana. Ni penting. Walaupun kita boleh bahagikan dia, kalau nombor yang kita bahagi tu bukan nombor perdana, maka ianya bukanlah faktor perdana lah. Okey. C, 84 bahagi 5. 5 ialah nombor perdana. Tapi kalau kita tengok 84 bahagi 5, tak boleh dibahagi tepat lah sebab yang ni bukan 5 atau kosong. 84 bila bahagi dengan 5 dapat 16.8. Nampak? 16.8. Yang ni bukan nombor integer. Kenapa? Sebab ada perpuluhan. Integer ni nombor yang tak ada perpuluhan. Maka walaupun 5 ni adalah nombor perdana, tapi disebabkan bila kita bahagi ni tak dapat dibahagi tepat, maka ini bukan faktor perdana. Contoh 4, senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Ni maksudnya kena test satu-satulah nombor yang mana bila 72 bahagi dengan nombor tu tak dapat baki. Okey, maksudnya boleh dibahagi tepat. Bila dibahagi tepat maksudnya tak ada baki ataupun bukan perpuluhan. Okey, tengok 72. 72 boleh bagi 1 lah. Of course, 72 boleh bahagi 2. Dapat 36. 72 bahagi 2 dapat 36. 72 boleh bahagi 3 tak? Boleh. 72 bahagi 3 kita dapat 72 bahagi dengan 3 dapat 24. Maksudnya 24 ni adalah nombor integer. So boleh dibahagi tepat lah. Boleh bahagi 4 tak? Boleh. 72 bahagi 4 dapat 72 bahagi 4 dapat 18. 5 tak boleh. 72 boleh bagi 6 tak? Boleh. 72 bahagi 6 dapat 12. Boleh bagi 7 tak? Tak boleh. Bagi 8 tak boleh. Bagi 9. Bagi 8 boleh. Boleh. 72 bahagi 8 dapat 9. So boleh bahagi 8. Boleh bahagi 9 dapat 8. Lepas tu 72 boleh bahagi 72 boleh bahagi dengan 12. 72 bagi 12 dapat 6 kan? So 12. Dan seterusnya kita listkan. So 18, 36, 72. Tapi tengok soalan ni dia nak faktor perdana. Bila faktor perdana dia mestilah nombor perdana. Apa nombor perdana? Nombor perdana ni nombor yang boleh dibahagikan dengan diri sendiri dan satu sahaja. Nombor perdana 2, 3, 5, 7. 9 tak boleh. Kenapa? Sebab 9 boleh bahagi dengan 3. Dia mestilah hanya boleh dibahagikan dengan 1 dengan diri sendiri je. 11, 13 dan seterusnya. Kalau tengok terutan ni, yang belakang-belakang ni dah gandaan-gandaan ni bukanlah nombor perdana. Nombor perdana 2, 3 hanyalah 2 dan 3. Maka faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3. Contoh 5, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana.
Jadi ada dua cara lah, sama ada nak guna pembahagian berulang ataupun kaedah pokok faktor. Mana-mana boleh, tapi sebenarnya bagi saya cara yang senang adalah yang inilah. Okey, macam mana kita nak buat? Kita bahagikan dengan nombor perdana secara berulang. Apa nombor perdana? 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Nombor perdana ni ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu atau dirinya sendirilah. Okay. Kita bahagikan dengan nombor ni. Okay. Dia nak 60. 60. Kita mula, okay, nampak turutan ni. Kita mula dari depan dulu. Contoh tak boleh bahagi dengan 2, baru pergi dengan 3. Sekarang kita tengok 60 boleh bahagi 2. Bila bahagi 2 dapat 30. Okey, seterusnya. 30 boleh bahagi lagi tak dengan 2? Boleh. Kita bahagikan dengan 2. 30 bahagi 2 dapat 15. Okey, sekarang 15. 15 boleh bahagi dengan 2 tak? Tak boleh. Jadi, bila tak boleh, kita pindah nombor seterusnya, 3. 15 boleh bahagi 3 tak? Boleh. 15 bahagi 3 dapat 5. Sekarang, 5 mestilah boleh bahagi dengan 5 je. Kita buat sampai dapat 1. Bila kita dapat 1, maka dia punya pemfaktoran perdana adalah hasil darab semua nombor ni. 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. 42 darab 2 darab 3 darab 5. Kaedah pokok faktor. Bila kaedah pokok faktor ni, kita kena tahu 60 ni hasil darab apa dengan apa. Mana-mana boleh asalkan nampak kaedah pokok faktor. Bila kaedah pokok faktor ni, kita kena tahu kita asal daripada nombor yang mula-mula 60 dan kita bahagikan 60 ni apa darab apa. Apa yang kita nampak? 60 ni sama juga dengan 2 darab 30. Nak bahagi macam ni boleh ataupun boleh je 4 darab 15. Tak kisah asalkan kita pecahkan dia siap-siap. 2 ni dah memang nombor perdana. So okey, kita biarkan dia. Sekarang 30. 30 ni adalah hasil darab 30 adalah hasil darab 5 darab 6. 5 darab 6. 2 ni masih dekat sini. 2 darab 5 darab 6 dapat 60. Macam tu. Okey. 5 adalah nombor perdana. Sekarang 6 ni boleh bahagi 6 sama dengan 2 darab 3. 2 darab 3 darab dengan 5 darab dengan 2 akan dapat 60. Bila dah keluar macam ni, ini adalah dia punya pemfaktoran perdana. 2 darab 5 darab 2 darab 3. Okay. 2 darab 5 darab 2 darab 3. Sama juga dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Nampak? Saya bahagi macam ni. Yang ni dia 4 dengan 15. Yang ni 30, 3 dengan 10. Pun boleh. Tak kisah sebab jawapan akhir dia masih akan sama. 2, 2, 3, 5. 2, 2, 3, 5. Bila darab ni kita tahu 2 darab 3 sama juga dengan 3 darab 2. Terbalik tak apa nombor ni. Still jawapan akan samalah. Contoh 6, tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dengan 36. Kita tahu bila cakap pasal faktor maksudnya boleh dibahagi tepat. Bila dia kata pasal sepunya maksudnya samalah, dia share. Sama-sama. Maksudnya dua-dua ni patut boleh dibahagikan dengan 6. Kalau dua-dua boleh dibahagi 6, maka 6 adalah faktor sepunya. Okey. Dia kata 6 faktor
sepunya 24 dan 3, 6. 24 bahagi 6 dapat 4. Ini adalah integer. 36 bahagi 6 dapat 6. Memandangkan 24 boleh bahagi 6 dapat integer, boleh dibahagi tepat. 36 boleh dibahagi tepat dengan 6. Maka kita kata 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. B, dia kata 4 faktor sepunya bagi, dia kata 4 faktor sepunya 30, 40 dengan 60. Nampak tak ada 3 nombor? Maksudnya 4 ni, semua nombor ni mesti boleh dibahagi dengan 4. Okay, kita tengok. 30 boleh bahagi tepat dengan 4 ke? Tak boleh lah, sebab kita tahu 32 bahagi 4 dapat 8. 30 bahagi 4, tengok 30 bahagi 4 dapat 7.5. 7.5 ni bukanlah nombor integer. Jadi 30 tak boleh dibahagi tepat dengan 4. Automatik 30 ni tak boleh bahagi tepat dengan 4. Walaupun 40 dengan 60 bahagi dengan 4, dia bukan faktor sepunya. Kenapa? Bila faktor sepunya, semua mesti boleh bahagi. Okey, nampak? Dia tunjuk 30 bahagi 4, 7 bahagi 2. Okey, kita dapat titik perpuluhan. Kita tahu kalau bahagi tepat, dia patut dapat integer. Ataupun dia ada baki lah. Contohnya 30 bahagi 4, 4 darab 7 dapat 28 baki 2. Sama juga 7 baki 2. So, sebab 30 tak boleh bahagi tepat dengan 4. Walaupun ni boleh, tapi dia still bukan faktor sepunya. C, dia kata 8 faktor sepunya bagi 16, 32, 48, 72. So, dia kata 8 faktor sepunya 16, 32, 48, 72. 16 bahagi 8 dapat 2. Okey. 32 bahagi 8 dapat 4. 48 bahagi 8 dapat 6. 72 bahagi 8 dapat 9. Semua 4 nombor ni boleh dibahagi tepat dengan 8. Maka 8 ialah faktor sepunya bagi 4 nombor ni. Contoh 7, senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Bila dia kata faktor sepunya, yang semua nombor tu boleh dibahagikan dengan nombor yang sama. Okay. Cara dia, kita kena senaraikan faktor bagi 20, faktor bagi 44, faktor bagi 56, faktor bagi 64. Lepas kita keluarkan, baru kita tengok yang mana yang sama. Okay. Faktor bagi 20. Maksudnya nombor 20 bahagikan dengan nombor tu tak ada baki. 20 boleh bagi 1, 2, boleh bagi 3 tak boleh, 4, 5 boleh, 6 tak boleh, 7 tak boleh, 10 boleh, 20. Okey. Faktor bagi 44. Boleh bagi 1, 2, 44 boleh bagi 3. Tak boleh kan? 4, 5 pun tak boleh. Kalau tengok ni, boleh bahagi dengan 11. Boleh bahagikan dengan 2, 4, 56. Boleh bagi 1, 2, 3 boleh ke? 5, 6 bahagi 3 dapat berapa? Okey, 5, 6 bahagi dengan 3 dapat 5, 6 per 3. Automatik lah ada baki. So, memang tak boleh lah. 5, 6 boleh bahagi dengan 4. Okey, 5, 6 bahagi dengan 4. 1, 4, 16. 14. So, dapat nombor tepat. Boleh bahagi 4. 5 tak boleh. 6 pun tak boleh. 7 boleh. 8 boleh. 9 tak boleh. So, kira dia boleh bahagi dengan 14. 5, 6 bahagi dengan
56 bahagi dengan 14 dapat 4. So, dapat bahagi dengan 14. 56, 14, 28, 56. So, hasil gandaan yang ni pun boleh bahagi dengan 56. 56, 64 boleh bahagi 1, 2, 4, 5 tak boleh, 6 tak boleh. 64 boleh bahagi dengan 8, dapat 8. 64 ni boleh bahagi dengan 32. Okey, 8 dia punya gandaan dia 8, 16. Kita boleh try dengan gandaan 8 yang mana kita try bahagi dengan 64. So, kalau tengok 8, 16, lepas tu 24, 32, betul tak? 64 boleh bahagi dengan 16. 64 boleh bahagi dengan 16 tak? Boleh. Boleh bahagi dengan 16. 64 boleh bahagi dengan 2, dapat 3, 2. Lepas tu 64 boleh bahagikan dengan diri sendirilah. Kalau tengok faktor sepunya ni, yang mana yang sama? Semua ada 1, semua ada 2 dan semua ada 4. Jadi dia punya faktor sepunya bagi 20, 4, 4, 5, 6 dan 64 ialah 1, 2, 4. Contoh 8, tentukan faktor sepunya terbesar bagi. Okey, cara yang paling senang, dia ada few cara lah. Kalau tengok ABC, senaraikan faktor sepunya, kaedah pembahagian berulang dengan kaedah pemfaktoran perdana. Yang paling senang B lah. Okey. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dengan 24. Okey, kalau tengok A ni, dia senaraikan. Dia sama macam contoh nombor 7. Faktor bagi 18 apa? Buat satu-satu. Faktor bagi 24 apa? Buat satu-satu. Lepas tu baru dia bulat yang mana yang sama. Dan lepas dia dah bulat, dah senaraikan, dah bulatkan yang mana sama, baru dia ambil yang mana yang paling besar. Kalau tengok sini, yang paling besar ialah 6. Yang ni agak leceh sebab nak kena senaraikan satu-satu. Okey, kalau kaedah pembahagian berulang, dia bahagi dengan nombor yang sama. Okey, 18 dengan 24. Biasanya kalau kita buat pembahagian berulang ni, kita akan bahagi dengan nombor perdana. So, nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Di mana kita akan mulakan daripada nombor pertama dulu. Kalau tak boleh bahagi dengan 2, baru kita pergi nombor seterusnya lah. 18 dengan 24, dua-dua ni boleh bahagi dengan 2. 18 bahagi 2 dapat 9. 24 bahagi 2 dapat 12. Dia mesti boleh bahagi dengan dua-dua nombor. Okey. 9 tak boleh bahagi dengan 2. Maksudnya kalau bahagi tak dapat, tak boleh dibahagi tepat, ada perpuluhan. 9 boleh bahagi 3. 12 pun boleh bahagi 3. So, kita pun bahagi dengan 3. 9 bahagi 3, 3. 12 bahagi 3, 4. Kalau tengok, kita dapat 3 dengan 4. Jadi, dah tak ada nombor yang boleh dibahagikan sama-sama. Tengok, 3 ni dah nombor perdana. 4 ni dah tak boleh bahagi 3. Jadi kita berhenti dekat sini je. Faktor sepunya terbesar kita ambil nombor tepi ni, kita darabkan. 2 darab 3 sama dengan 6. Nampak tak lagi senang? Tak payah nak senaraikan satu-satu, terus keluarkan benda ni. Kalau cara C ni, kaedah pemfaktoran perdana, dia kena senaraikan hasil darab. 18 ni sama dengan, 18 dengan 24 tadi, dia senaraikan siap-siap. 18 ni sama dengan hasil darab apa? 18 sama dengan hasil darab 18 sama dengan 2 darab 9, betul? 18 sama dengan 2 darab 9. 9 ni sama dengan 3 darab 3.
Jadi 18 sama dengan 2 darab 3 darab 3. Sini 2 darab 3 darab 3. Ataupun kita boleh bahagi berulang macam ni, tapi dia sendirilah. 18 bahagi 2, 9. 9 bahagi 3 dapat 3, bahagi 3 dapat 1. Baru dapat 2 darab 3 darab 3. Lepas tu 24 pula. 24 bahagi 2 dapat 12. 12 boleh bahagi 2 dapat 6. 6 boleh bahagi 2 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. So, kita nampak 24 ni sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3. Lepas tu, kita bulatkan yang mana sama. Dua-dua ni ada 2. Sekarang ni 3 dengan 3. 2, 2, 3 yang sama 3. Jadi, kita akan darabkan nombor yang sama tu. 2 darab 3 dapat 6. Cara pertama kita dapat 6, cara kedua pun dapat 6, cara ketiga pun dapat 6. Kalau tengok, cara yang paling senang adalah yang cara pembahagian berulang. B, kalau pembahagian berulang 36, 60, 72. Untuk pembahagian berulang tadi, 3 nombor ni mesti boleh dibahagikan dengan nombor yang sama. And biasa kita akan bahagikan guna nombor perdana. Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13, seterusnya. Tengok semua ni boleh bahagi dengan 2. 36 bahagi 2, 18. 60 bahagi 2, 30. 72 bahagi 2 dapat 3, 6. Semua ni masih nombor genap, boleh bahagi dengan 2, dapat 9. 30 bahagi 2 dapat 15. 36 bahagi 2 dapat 18. Kalau tengok 9 tak boleh bahagi dengan 2. Dia boleh bahagi dengan 3. 15 pun boleh bahagi 3. 18 pun boleh bahagi 3. 9 bahagi 3, 3. 15 bahagi 3, 5. 18 bahagi 3, 6. Tengok 3, 5, 6 ni dah nombor perdana. Nombor perdana. Jadi kita dah tak ada nombor yang boleh bahagikan semua 3 ni. Kita berhenti sampai sini je. Maka dia punya faktor sepunya terbesar ialah hasil darab semua nombor kat tepi ni. 2 darab 2 darab 3 kita dapat 4 darab 3, 12. Jadi faktor sepunya terbesar bagi 36, 60 dengan 72 ni ialah 12. C, 48, 64, 80. Semua ni boleh bahagi dengan 2. Bahagi 2 dapat 24. 32, 40. Semua ni nombor genap. Boleh bahagi dengan 2 dapat 12, 16, 20. Boleh bahagi dengan 2 dapat 6, 8, 10. Boleh bahagi lagi dengan 2 dapat 3, 4, 5. Kalau tengok ni nombor perdana. Jadi kita dah tak jumpa nombor yang boleh bahagikan dengan 3 ni. Jadi kita berhenti dekat sini. Dia punya hasil faktor sepunya terbesar adalah darab semua nombor kat tepi ni. 2 darab 2 darab 2 darab 2 dapat 16. Biasanya kita memang guna kaedah B lah. Jarang guna A dengan C ni. Cuma just tahu je lah macam mana dia kira. Okay.